Kata Nabi Isa, baik kita cari kubur lama, kubur anak Nabi Nuh, iaitu Sam alaihi salam. Apabila dibangkitkan dari kuburnya, rambut Sam ini beruban, tuan-tuan. Nabi Isa kata, Sam, macam mana rambut kau beruban sedangkan kau mati muda? Apa Sam kata? Ini tanda sakitnya mati ketika direntak oleh malaikat. Sampailah ni aku merasakan kesakitan malaikat meragut nyawa aku. Kamu lihat rambut aku beruban. Budak ni apabila melihat keadaan kiamat itu, rambut jadi beruban. Macam ada riwayat menceritakan, apabila Nabi Isa alaihissalam dia bangkitkan anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Nabi Nuh dan Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Isa ni Nabi hak ujung. Sebelumnya dalam kataan dia diterima oleh Allah, dia diturunkan kitab Injil sebelum Al-Quran. Nabi Isa Allah berikan kelebihannya mukjizat menghidupkan orang mati, menyubat penyakit sopak. Dalam keadaan Nabi Isa bila dibangunkan orang yang mati, kata kaumnya, orang tu tak mati, kau pakat-pakat, kau kata dia hidup balik. Kata Nabi Isa, baik kita cari kubur lama, kubur anak Nabi Nuh, iaitu Sam alaihi salam. Apabila dibangkitkan dari kuburnya, rambut Sam ini beruban, tuan-tuan. Nabi Isa kata, Sam, macam mana rambut kau beruban sedangkan kau mati muda? Apa Sam kata? Ini tanda sakitnya mati ketika direntak oleh malaikat. Sampailah ni aku merasakan kesakitan malaikat meragut nyawa aku. Kamu lihat rambut aku beruban. Rasulullah SAW menyebut, apabila bertemu dengan ayat istiqamah dalam surah Hud ayat 112, qad syayyabatni surah Hud. Surah Hud ini menyebabkan rambut aku beruban. Apabila berjumpa dengan ayat istiqamah, menyuruh aku beristiqamah tetap di atas Islam. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan ada peluang ziarah Madinah. Sebab kita buat haji, buat umrah semua dekat Mekah. Madinah ni tempat ziarah. Walaupun demikian, di sana ada orang penting yang mengajar kita manasik haji, manasik umrah dan seluruh syariat Allah. Sebab tu sunnahnya kalau kita nak buat haji, kita nak buat umrah, kita datang ikut Madinah dulu, walaupun tidak wajib. Kenapa? Kerana mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia niat dia, ihram dia di mana? Bir Ali, Madinah tu. Dia masuk dari Madinah menuju ke Makkah. Masuk Masjidil Haram pun Nabi mengikut pintu Babus Salam. Yang pintu-pintu hari ni pintu Malik Fahad, pintu Malik Abdul Aziz, semua pintu-pintu baru. Sempena dengan raja-raja yang telah menyumbangkan sumbangannya dalam renovasi Masjidil Haram. Imam An-Nawawi dia masuk Masjidil Haram, ditegur oleh seorang budak laki-laki. Bila Imam An-Nawawi dia nak masuk ikut pintu lain, budak ni tegur, wahai tuan, sunnahnya masuk Masjidil Haram ikut pintu Babus Salam. Tempat tuan-tuan habis daripada sa'i, hujung tu keluar, sebelahnya pintu Babus Salam. Walaupun jauh sikit daripada pintu-pintu lain, itulah sunnahnya. Apabila budak tu kata, saya baca dalam kitab Imam An-Nawawi, sunnah masuk Masjidil Haram ikut pintu Babus Salam, Imam An-Nawawi malu. Dia yang tulis kitab tersebut, dia pun tak ikut apa yang dia tulis. Dia malu, ditegur oleh budak tu. Tuan-tuan, kalau sampai Madinah, tuan-tuan, ziarah satu masjid namanya Masjid 7. Bukan sebab ada 7 masjid,
Tetapi di situ ada 7 checkpoint ataupun kubu-kubu yang mana Rasul letakkan sahabat-sahabat dia, Salman Al-Farisi, Umar bin Al-Khattab, dan Sayyidah Ali karamallahu wajhah. Hari ni kalau tuan tengok masjid ni, Masjid Khandaq atau Masjid 7, daripada depan tepi sekali itu belah kiri tuan-tuan ada 4 segi warna krim-krim putih-putih. Itulah kubu Salman Al-Farisi yang masih ada hari ni. Ada di sana kubu Umar Al-Khattab, kubu Ali karamallahu wajhah. Kat ujung belah kanan tuan-tuan, di sini tempat letak bas kereta, ujung ada beberapa batang pokok tamar. Itulah matbah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ Aisyah dan isteri Nabi muslimat yang mulia meletakkan matbah dapur untuk menyediakan makanan untuk para pejuang dan merawat orang-orang yang cedera dalam peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah atau peperangan Parik atau peperangan Khandaq. Di belakang daripada masjid itu ada bukit lebih kurang 3 kali bumbung masjid ni. Nama dia Bukit Salah, Sin Lam Ain, Salah. Dekat atas bukit tu hari ni dah tak boleh nak pergi dah, sebab dipagar oleh pihak kerajaan Saudi. Tapi ramai yang tak tahu masjid itu, belakang tu ada tempat yang sangat bersejarah. Di atas bukit itu saya dah naik dah pukul 2 pagi dengan Ustaz Salahuddin Nasir mencari jejak-jejak Rasulullah di bumi haram. Di atas bukit tersebut terdapat satu gua yang bernama Gua As-Sajadah, yang mana kita boleh masuk seorang saja berdiri solat satu masa. Dalam gua tersebut Nabi sujud terlalu lama. Satu hari sahabat cari Rasulullah tak jumpa kat Madinah, kat Masjid Nabawi tu tak jumpa. Cari waktu malam Nabi ada di gua tersebut. Nabi sujud dengan tempoh yang cukup lama, sehingga sahabat merasakan Nabi sudah wafat. Lamanya Nabi sujud, sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa teruk betul kami melihat engkau wahai Rasulullah bersujud dengan begitu lama sekali?" Nabi kata, apabila kita berhijrah ke Madinah, ayat-ayat hukum semakin banyak turun. 6 Hijrah turun ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Turun surah An-Nur tentang apa? Penzina laki-laki, penzina perempuan, penzina laki-laki belum kahwin disebat 100 kali sebatan. Turun ayat Qazaf, walladzina yarmunal mussanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh orang berzina tak bawa 4 orang saksi, di rotan samanina jaldatan 80 kali sebatan. Turun ayat Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan yang mencuri dipotong tangan keduanya. Nakalam minallah, tegahan dari Allah. Ayat-ayat hukum turun bila Nabi berhijrah. Ayat-ayat yang turun dalam tempoh setelah berhijrah, ayat-ayat hukum untuk disematkan, diguna pakai dalam konteks sebuah negara yang berdaulat. Bila ada di Madinah pemimpin, kedua rakyat, ketiga teritori sebuah negara, kan, yang keempat dia memerlukan dustur, iaitu perlembagaan. Turun ayat-ayat hukum selama hampir 13 tahun dalam keadaan bila di Madinah. 10 tahun dalam keadaan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, dicampurkan hampir 23 tahun, dibezakan sebelum dan selepas berhijrah. Kata Nabi, semakin banyak ayat-ayat hukum turun, kata Rasulullah, aku takut umat aku tidak mampu melaksanakan. Tu yang aku banyak bermunajat, aku banyak sujud, aku banyak beristighfar, aku banyak mohon pada Allah, ya Allah, berikan kekuatan pada umat ini untuk istiqamah.
Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.